أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. ما كان على النبي min harajin fima faradallahu lahu. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu. Ya demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah dulu, yang telah lalu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Ma kana 'alan nabi min harajin. Tidak ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi nasbah Nabi itu tak ada berat tepo. Dia nak gapo? Nak kerja
nak tanggung, nak melaksana perkara yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi manakala Allah Ta'ala perdu satu-satu perkara pada Nabi, walau orang duk kata geno sekalipun, supaya marah itu, duk bimbang takut demo, kata, manusia kata caci, tentang perkahwinan dia dengan bekas anak, isteri anak akak dia tu. Tapi nasbah Nabi ni, dia nak melaksana, nak kerja apa yang Allah Ta'ala perintah tu, tak ada jadi keberatan apa. Tak ada jadi susah gapo sekali. Kerana Nabi dia tetap mengikut perintah Allah Ta'ala dan dia kerja mengikut suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu kita pun subhanallah lah. Bila kita tahu kata benda ni Allah Ta'ala perintah, jangan duk berasa berat lah. Kalau perintah suruh buat, kita tak biasa buat pun, kita jangan berasa berat. Kerana Tuhan tak perintah satu-satu perkara tu yang siapa kita susah-susah dah. Kita boleh buat, kita boleh melaksana mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan begitu juga kalau kita dengar kata Allah Ta'ala perintah suruh tinggal benda ni, kita tinggal lah. Walau manusia duk cerca, duk caci, duk kata geno-geno pun, kita jangan jadi keberatan nak tinggal. Mudah-mudah ya. Seni-seni je nak tinggal benda hak larang oleh Allah, walau tak setuju oleh manusia. Manusia tu kena kita buatlah benda hak Tuhan larang tu. Orang buat belaka. Tapi oleh kerana manakala Allah Ta'ala perintah suruh tinggal, kita pun jangan berasa keberatan nak tinggal. Dan begitu juga kalau lek suruh pun subhanallah juga. Allah Ta'ala perintah suruh buat. Kalau orang lain tak buat, dia mau kata gitu gini pun, kita jangan jadi keberatan. Kerana orang mukmin tu, dia sanggup kerja apa saja yang Allah Ta'ala perintah. Tidak ada sebarang keberatan apa pun yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala baginya. Supaya masalah dia berkahwin dengan anak, dengan isteri anak Firaun dia tu, Allah Ta'ala sedangkan puak jahiliyah masa orang Arab dulu tu tak boleh sangat lah. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala perintah balas ni, nasbah Nabi itu tak ada masalah sekian. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu. Yang dimakian itu, saat ni tu, Nabi boleh tanggung nak kerja benda Allah Ta'ala perintah saat ni, adalah menurut peraturan Allah yang tetap siap dah. Yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Nabi dulu-dulu pun seperti ni lah. Bila Allah Ta'ala perintah satu perkara, maka boleh turut dengan mudah-mudah. Nabi dulu-dulu pun seperti Allah. Bukan banyak lagi perintah Allah Ta'ala kepada Nabi dulu-dulu. Begini adalah sebagai peraturan Allah Ta'ala yang tetap dah. Supaya masalah nak ubah daripada syirik, daripada dosa, daripada gapo kepada turut perintah Allah. Sebuah Nabi yang boleh kerja dengan seni-seni saja. Nabi dulu-dulu pun subhanallah lah.
Kau tengok perintah Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim apa? Sembelih anak gerbek Nabi Ismail ke apa semua. Maka para nabi dulu ya boleh kerja seni. Tak ada jadi keberatan apa. Padahalnya Allah Ta'ala cuba dia dah. Allah Ta'ala bala pada dia. Tapi nak sebuah nabi dia boleh kerja dengan seni. Maka begitulah kita pun subhanallah lah. Contohlah nabi dah. Contohilah nabi. Ambil teladan lah. Bila kita dengar perintah Allah Ta'ala, kita boleh terima dengan seni-seni. Beginilah peraturan Allah Ta'ala yang tetap, yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ingatlah perintah Allah Ta'ala itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Ini akidah kita lah. Dah. Semua perintah Allah Ta'ala tu tetap berlaku begitulah. Tak ada siapa nak boleh ubah. Nah, bagaimana Allah Ta'ala sudah buat tetap dah, maka tetap berlakulah. Nah, tak ada kata nak menyalahi bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia dah. Maka apa? Di antaranya barang yang halal oleh Allah Ta'ala bagi Nabi dan menyuruh Nabi berkahwin dengan Zainab. Ni satu daripada perintah Allah Ta'ala yang menyalahi bagi apa? Bagi orang-orang jahiliyah. Nah, sedangkan Zainab itu bekas isteri bagi anak pera dia, maka dalam hukum jahiliyahnya tak boleh lah. Tapi manakala Allah Ta'ala perintah, nak sebuah nabi itu boleh buat. Tak ada keberatan ke apa. Dia tak ada duk bimbang gitu, bimbang gini dak lah. Ni nabi. Begitu juga nabi-nabi yang dulu daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuballighuna risalatillah. Alladzina yuballighuna risalatillah. Ni sifat bagi apa? Orang-orang dulu daripada anbiya. Alladzina khalau min qablu, sifat nabi-nabi yang dulu daripada nabi kita. Alladzina yuballighuna risalatillah. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah. Nabi dulu pun dia menyapa syariat Allah serupa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakshawnahu, serta mereka takut melanggarkan perintah Allah. Para anbiya dulu-dulu pun dia takut juga nak melanggarkan perintah Allah. Ni sifat anbiya belaka ni, sifat nabi belaka ni. Dia Tuhan suruh balas tu, dia buat balas tu lah. Dia tak ada tawi, tak ada duk berasa keberatan pada. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aku kita dah kata, kerana Nabi nak buat boleh kedak walah ni. Menyalahi bagi pandangan orang ramai jahiliyah dulu tak benar, walah tu orang Arab tu pelik benar. Dok, nak sebuah Nabi tak ada harat. Dan dia buat dengan penuh taat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga para anbiya masa dulu-dulu. Anbiya dulu-dulu pun malah itulah. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang yang menyampaikan syariat Allah.
wa yakhshawnahu, serta mereka takut melanggarkan perintah Allah. Wa yakhshawnahu, dan takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Tambah lagi, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para anbiya dulu-dulu pun supaya inilah. Dia tak takut melainkan kepada Allah. Ini sebagai apa? Sebagai we semangat kepada Nabi kita nak patibat Allah Ta'ala perintah kepada dia suruh berkahwin dengan anak, dengan bekas isteri anak Pharaoh dia. Jadi bukan kata kepada engkau saja, hei Muhammad, duk suruh benda walah ni. Bukan Nabi dulu-dulu pun supaya tu yang menyampai mereka itu akan risalah Allah, yang menyampai mereka itu akan syariat Allah, dan mereka itu hanya takut kepada Allah dan tidak takut mereka itu akan seorang pun selain daripada Allah. Ada bimbang kata takut orang kata, takut orang cerca, takut tak kena dengan orang ramai apa. Tak. Bukan pasal itu orang taat kepada Allah Ta'ala tu, bukan pasal itu. Kita pun jadi pasal itulah. Kalau kita dengar dah kata benda ni Allah Ta'ala perintah, kita takutlah kepada Allah. Takut kita langgar perintah Allah. Patut sorok takutlah kepada orang lain itu nasbah hukum syariat, dia tak ada bersangkut paut dengan orang. Dia bersangkut paut dengan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi ibadah, akidah gapo. Tu dia kena gapo betul kepada Allah, betul dengan Rasulullah. Jangan takut. Kita ni bukan takut dia mau nak geno-geno dak. Duk takut dia mau kata ya, duk kacik duk bimbang takut orang kata ya, tak betul ya. Padahal kita salah dengan Allah. Kita nak buat takut orang kata. Kita nak tinggal takut orang kata. Maka Allah Ta'ala pengajaran kepada kita, kalau bab gapo syariat, bab gapo ni tidak takut mereka itu mereka kepada Allah Ta'ala tak takut mereka itu seorang pun illallah, mereka Allah Ta'ala ni dah. Kerana apa? Mari Allah Ta'ala suruh Nabi kita kahwin tu. Dia lagi bimbang takut kata gitu kata tak. Hak agama ni, hak syariat ni serupa juga dengan Nabi dulu-dulu. Mereka itu takut kepada Allah Ta'ala dan tidak takut seorang pun selain daripada Allah. Orang kita pun jagalah benda pasal ni. Ni kadang-kadang kita tahu dah kata ni tak kena dengan Allah. Ada dengan dalil, ada dengan ayat Quran, ada dengan hadis Nabi ke apa. Tapi tak tegamak nak tinggal. Duk kacau apa tu kerana lama dah kita duk buat. Kadang-kadang takut orang kata gitu gini. Ini adalah satu benda yang menyalahi dengan cara kita nak turut sunnatullah. Turut jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah menjadi penghitung akan segala apa yang dilakukan oleh makhluknya untuk membalas. Rasa cukup Tuhan sorang ya hisab. Tuhan tak tanya dah. Misalnya kita semaya, Tuhan nak wifalo kena tanya. Orang kapung kata kena. Orang ikut kawasan pun kata kena. Tak ada. Kafa billah. Cukup. Tuhan kata semaya boleh follow. Tak suruh bosan dah. Kafa tu mana kafa billahi hasiba.
Orang dok kata kena kata nak balas pahala ni. Nah, ataupun dia kerja dosa. Tuhan nak balas. Manakala dia bercuri, dia berjudi, dia ke apa, Tuhan nak balas sesa dia. Orang lain kata kena tak. Mada tu hesa. Baik tak? Mada kena dengan Tuhan, kenalah. Lebih-lebih lagi ibadat kita, apa kita hidup padu dengan benda lain lagi. Padu dengan labuk, padu dengan orang ramah, tabuk, padu. Hak ibadat ni khas pada Allah Ta'ala. Kalau hak masyarakat ke, hak sangkum tu, boleh tak kita nak tanya-tanya orang kat nak tu. Tuhan pun tak ada, tak ada halusi kerah satu cara saja tak. Nah, kita bertimbang dengan orang tu tak ada gapalah hak pergaulan tu. Tapi kalau hak ibadat, hak akidah, apa ni? Madu dengan ajaran Allah Ta'ala. Kita nak buat amal ibadat, tanya Allah, tanya Rasulullah. Maknanya tanya sunnah Rasulullah, tanya hukum Allah Ta'ala. Madu dengan hisab daripada Allah Ta'ala. Kalau kita buat kursi yang orang lain, orang tu kata gitu, orang ni nampak gitu, nampak gini, maka berarti seolah kata kita tu tak cukup dengan taat kepada Allah Ta'ala. Wa kafa billah ni akidah juga dah. Madalah dengan Allah hasiba, sebagai yang menghitungkan, yang menghisapkan akan segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas. Untuk membalas. Jadi dalam ayat ni nya yamhadu tabaraka wa ta'ala allazina yuballighuna risalatillah ila khalqihi wa yu'addunaha bi amanatiha. Tuhan pujilah kepada orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah Ta'ala, terdiri daripada para anbiya dan orang-orang lain pun subhanallah lah. Kalau kita royak hak sungguh ajaran Allah Ta'ala kepada orang, maka Allah Ta'ala pujilah supaya dengan dalam ayat. Dan menunai mereka itu akan amanah-amanah. Menunaikan amanah. Hak haram kita kata haram, hak halal kita kata halal. Kalau hak haram kita buat contohlah, jangan kerja. Kalau hak boleh follow hak ibadat, kita buat contoh supaya orang pakat kerja. Maka orang biasa ni Allah Ta'ala puji dan Allah Ta'ala kenal sangat. Dan takut mereka itu akan Allah Ta'ala, dan tidak takut akan yang benar lain daripada Allah Ta'ala. Nah, sebuah risalah Tuhan ni kita kena betul dengan Tuhan. Karena orang lain tak ada masuk kursi hak risalah. Nah, hukum haram halal sah batal apa semua tu kena ambil daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah berarti kita mada cukup iman bahawa Allah Taala lah sebagai Tuhan yang hitung kita dan menolong kita. Nah, dalam nak balas akan amalan kita. Ya, semua amalan kita tu Allah lah juru balas. Tanda kata kita berasa kata Allah Ta'ala seorang tu yang membalaskan amalan kita, iaitu kita buat mana-mana ibadat itu betul dengan ajaran Allah SWT. Kerana di akhirat sana tak ada kursi, tak ada kena tanya siapa dah Tuhan nak balas. Betul-betul, kalau tak betul, tak betul. Faham waktu kita nak bawa bekal kita pergi akhirat. Nah, dunia ni paling kok ni lagi nah itu. Alahana we nampak. Nemo nampak alahana. Tapi dan sebuah ibadat kita, akidah kita di sisi Allah, Allah Ta'ala sajalah yang menghitungkan. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah Ta'ala menjadi penghitung akan segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas. Hasbi Allah, memadalah kita dengan Allah.
Wa ni'mal wakil. Dan Allah lah sebaik-baik kita orang yang berserah, Tuhan yang berserah. Nah, kita serah pada gapo? Pada hukum Allah Taala, pada ajaran Allah Taala. Ni, nah, we kemah pegangnya kita dan iman kita dengan ajaran Allah Taala. Tu dia dah. Jadi kalau kita kira supaya berat jugalah kalau kita pandai zahir-zahir nak ubah satu-satu kelakuan. Orang jahiliah tu pakat kata tak boleh melaka menikah dengan anak bini anak pharaoh. Kerana anak pharaoh tu dalam jahiliah serupa dengan anak sendiri dah. Bini anak pharaoh serupa dengan menantu sendiri dah. Tapi oleh kerana Allah Taala kata tak apa. Nah, maka kita kena turut Allah Taala sah. Pak Nabi pun patibak sungguh. Nah, buat sungguh, menikah sungguh, bukan royak-royak saja dak. Dah. Allah Taala pujilah perbuatan orang ni. Contoh kepada para anbiya dulu-dulu pun banyak perkara hak kena ubah. Ubah balik sungguh lah. Daripada boleh pada tak boleh, daripada tak boleh pada boleh. Ubah-ubah tu banyak. Pak kita pun kena duduk situ lah. Nah, kerana kadang-kadang kita dengar tak habis lagi. Bila kita dengar tak habis, mari hak baru-baru tu kita rasa pelik lah sekaligus. Tapi oleh kerana mari daripada Allah Ta'ala, kita kena sanggup. Sanggup Fatullah. Kerana kita tak dengar tak habis. Kadang-kadang kita dengar salah. Kita terima tu benda salah. Orang-orang jami lama ke apa, duduk terubah jadi salah. Patutlah ni, kita tahu kata apalah ni betul. Kita kena terima benar-benar. Dia dah buat, tak boleh lama dah gini, adat kita lah ni ke apa. Tapi dia tak salah. Walau adat jahiliah tu lebih besar dah tu duk. Bak buku nikah kahwin Nabi. Nah, nikah kahwin anak bini anak pharaoh tu. Lebih berat pada tu lah. Tapi boleh ubah dengan sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah banyak dah. Cuma kita tu tak jadi sekaligus dah. Kita kokoh kira, kokoh lama-lama. Kadang-kadang mati dalam jahiliah pun ada dah. Mati dalam tak tahu ada. Lama sikit. Supaya ni supaya balik sungguh. Nah, hak jahiliah dah ayat tak boleh. Mari perintah Allah Taala kata boleh. Tukar sungguh, hulu hilir sungguh. Tapi para anbiya, para orang menyampai risalah Allah Ta'ala ni, dia boleh terima penuh-penuh. Tak ada jadi keberatan sikit pun. Kita pun jangan keberatan, kita nak ubah satu-satu perkara daripada salah kepada betul. Kita jangan jadi keberatan. Itu dia dah. Berat dah kadang-kadang kita tu berasa berat, berasa payah, lama lagi ni gini. Tahu dah. Nyata dah kata tak kena. Nah, orang duk royak kita, bohong molek kita dengar ayat, dengar hadis, dengar sejarah ke apa-apa. Tahu dah kata tak kena. Tapi kita nak ubah tu payah. Nah. Maka nasbah Nabi tak ada keberatan ke apa. Nah, supaya kat Nabi dulu-dulu pun subhanallah lah. Ma kana Muhammadun aba ahadin. Nak wikternya lagi. Ni duk kecek buku anak pharaoh lah kau ni. Nah, duk kecek buku bersakut paut dengan Tabanni. Hukum yang bersakut paut dengan anak pharaoh. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak akak tu menjadi bapa yang sebenar bagi seorang daripada orang lelaki-lelaki kamu. Duk nak bahaya lagi ni. Saat ni kalau kita kira dia Tuhan kata gitu, kita terima olah tu lah. Hak tu nasbah
Iman kita ikut kita, tapi nak jadi faham lagi, bukanlah Muhammad tu bapa bagi seorang, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab dia ada anak angkat, dia ada pera anak orang tu menjadi bapa yang sebenar bagi seorang daripada orang laki-laki kamu. Dak, Muhammad bukan ayah dia. Bukan ayah dia Muhammad. Nah, daripada laki-laki kamu, maksud dengan laki-laki kamu tu ya itulah Zaid itulah. Bukan kata Muhammad tu pak bagi Zaid. Pak bagi Zaid Harisah tu. Apa boleh kata Muhammad itu Zaid tu anak Muhammad? Bila kata anak Muhammad, siapa tak boleh nak berkahwin dengan bekas bini dia? Bukan siapa tanggut tu. Muhammad bukan pak bagi seorang laki-laki daripada kamu. Iaitu Zaid. Tuhan Nabi. Duk tahu belaka kayak dia pak dia. Salah. Kata wi keterangan, wi kenyataan lagi. Jadi seolah kata nak sebuah hukum tu tahu dah saat ni. Boleh. Tapi boleh dah Tuhan wi kenyataan lagi. Muhammad bukan pak Zaid. Nah, bukan pak bagi Zaid. Maksud dengan laki-laki daripada kamu tu, nah, iaitulah Zaid bin Harisah. Itu dia dah. Ya gapo kita tahu dah tu, kita nak tahu gapo, nak tahu kelebihan dia, nak tahu sebab dia tu tak ada gapo lah. Ni sebab boleh gapo boleh berkahwin Nabi Muhammad dengan Zainab bin Jahsy itu, sedangkan dia bekas isteri bagi Zaid. Zaid itu pera oleh Nabi Muhammad. Kalau gitu Zaid itu anak Muhammad tak? Tak. Tak. Kerana Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab dia ada anak akak tu menjadi bapa yang sebenar bagi seorang daripada orang lelaki kamu. Walakin Rasulullah, tetapi ia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan kesudahan segala nabi-nabi. Nah, Nabi Muhammad tu Rasulullah, bukan pak bagi Zaid. Dan Nabi Muhammad adalah ia sebagai kesudahan segala anbiya, segala nabi. Ni dalil kata Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, inilah ayat ni we tahu kita kata Nabi Muhammad ni nabi terakhir. Tak ada dah nabi lepas pada Nabi Muhammad. Kalau orang duk dakwa jadi nabi lepas ada Nabi Muhammad, tu bahau. Nah, dusta. Dan lagi pula bukan orang Islam lah. Mudah tu bukan orang Islam. Nah, walau dia tu duk dakwa duk rekeh dengan Nabi Muhammad juga, tapi oleh kerana dia duk mengaku diri dia kata jadi nabi tu, ni berlawan dengan Al-Quran, berlawan dengan dengan ayat Quran kata Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, nabi kesudahan segala nabi-nabi. Tak ada dah nabi lepas ada Nabi Muhammad. 1458 yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapa kepada Zaid. Nah, tapi dia tak ada sebut nama pun. Maksud dengan bukan pak bagi seorang itu, iaitu bukan pak bagi Zaid. Bapa Zaid ialah Harisah. Bapa Zaid itu ialah Harisah. Pak kita tahu dah sebab boleh mari itu kerana kena tawar gitu gini beli leh. Siti Khadijah beli, lepas tu mari hadiah pada Nabi. Nabi bila yang masuk Islam, Nabi merdeka dia ke apa. Kerana ayah dianya nama Harisah, bukan Nabi Muhammad sebagai bapa dia. Meskipun Zaid anak angkat baginda,
Dok kata anak akak tu tak ada gapo, tapi anak akak ni jangan jadi supaya dengan anak sungguh. Tak, jangan jadi anak supaya anak sungguh. Tekah jahiliyah dulu anak akak pun supaya anak sungguh, maka mau patah ni. Itu lepas pada Zaid tu pilih nak duduk sekali dengan Nabi, Nabi bawa Zaid ni pergi tepi Baitillah, apa Quraisy ramai-ramai, dia mengaku, dia ayat kata hari ni Zaid ni adalah sebagai anak dia, boleh makan sakomu, makan sakok. Siapa tahu tu jahiliyah masa belum Islam. Nah, belum Islam. Lepas tu di awal Islam tu boleh, tekah masa Nabi Muhammad dah tu dok boleh lagi. Dok boleh lagi. Berlaku lepas bata tabani, bata anak pakak ni lepas pada berkahwin Nabi itu Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahsin. Dia kata meskipun Zaid anak akak Nabi, tetapi anak akak bukanlah seperti anak sendiri. Lah ni bersuatullah lah, jangan duk buat anak akak tu supaya dengan anak sendiri. Balah mana kita, balah anak sendiri. Bahagi sako supo. Nah, walau anak akak dengan anak tak akak, tak kena cara. Yang keduanya cara duduk, kita buat supaya anak sendiri juga. Pero anak orang, dia mau sakit kan? Ataupun mau pok dia bui kita fera ke, kita fera duduk sekali kita buat supaya anak sendiri. Tak leh, kerana bukan anak sendiri kita, bukan anak kita. Nak buat duduk sekali, nak buat tepuh, nak buat gapo begau gapo. Kalau kita jantan dia betina duduk muhrim. Nah, daripada perempuan yang harap capur, kena jadi dia tu perempuan suku sak. Kalau bahasa kita tu betina, pera anak jantan, dah jadi anak orang situ. Dia tak boleh nak buat kan dah. Nah, nak jadi anak kita. Tu dia dah. Mereka gapo? Kalau lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan tu enggak lagi. Jadi biasalah tu. Tapi dengan sebab kita buat anak pera dia tu, nak jadi sebuah anak sendiri tak boleh. Dah. Ayat suci ini menolak tuduhan kaum kafir dan golongan munafik yang mengatakan Muhammad berkahwin dengan bekas isteri anaknya. Ya gapo lepas pada Nabi Muhammad berkahwin tu, puak kafir peluang kecek lah dah. Puak munafik pun peluang kecek selalu. Dia kata Muhammad tu berkahwin dengan bekas isteri anak dia. Anak dia. Bila sebut bunyi olah tu tak berjuruh lah, tak kira. Ya kena dengar wisu, kena tahu humi hujung apa-apa ni, jangan kita dengar sekerat. Nah, puak munafik dan puak kafir dia kata Nabi Muhammad pergi menikah dengan isteri, bekas isteri anak dia. Kalau dengar kat tu tak kena sungguh lah. Tapi Tuhan nafi, bukan anak dia. Tukar kelik. Ya kita kena dengar wisu apa-apa. Dengar sekerat kita rasa apa. Dah. Kalau salah kita rasa salah, kalau betul kita rasa tak, kita kena wisu. Dah. Orang kafir dan munafik tu dia perlu kecek dah. Kata Nabi Muhammad berkahwin dengan bekas isteri anaknya. Sedangkan ia melarang kita berbuat demikian. Tambahlah. Sedangkan dia ada ayat kata bila seorang perempuan berkahwin dengan anak kita, tak boleh menikah dengan tok tua tu. Datang-datang dia pergi menikah pula. Pahalu kita dengar sekat tu kan, tak berjuruh lah, kata tak. Tapi hakikatnya anak akak dia, Zaid tu bukan anak dia sendiri. Bukan. Muhammad tu pak bagi seorang laki-laki, seorang daripada laki-laki kamu ya telah Zaid. Bukan pak, hak sungguhnya bukan. Supaya kita tahu dia tu benar duk ambil barang dalam tengah jalan situ. Bunyi tak berjuruh dah. Lalu jalan ambil habis. Wah hotel, wah pisau apa. Buruk benar. Bila lalunya ambil muat mutu gifran.
Kalau kita dengar sekat tu tak berjuruh lah. Tapi kita dengar sikit lagi. Kalau dia ambil tu pagar dia. Lucu lah. Nah, kalau dia ambil sana ni pagar dia, dalam pagar dia. Tapi kalau kita dengar tu belai lalu ambil barang muak mutu gi. Nama mencuri lah. Tapi kalau kita tahu kata dalam pagar dia, tak ada apa. Kita wisuk. Begitulah orang kafir dia. Puak munafikun tu dia tuduh pada Nabi Muhammad, dia tuduh lari orang tak boleh menikah dengan bekas isteri anak. Dia sendiri menikah dengan bekas isteri anak dia, iaitulah Zaid. Maka Tuhan Nafi kata, Zaid ni bukan anak dia. Bila bukan anak dia, cerah kata tak ada gapo. Tak. Ni ya banyak tuduhan, dia cari peluang. Nah, orang munafik tu dia cari peluang. Bahawa orang kafir sokong. Nah, orang kafir juga sokong. Sedangkan Allah Ta'ala kata, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak akaknya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, kesudahan para nabi. Nah, khataman nabiyyin, kesudahan para nabi. 1459. Setelah itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah serta menjadi kesudahan nabi-nabi seluruhnya. Khataman nabiyyin, yakni nabi yang akhir sekali. Tidak ada nabi lagi dan rasul lagi sesudahnya Nabi Muhammad SAW. Ni kena kejap benar tu. Takutnya ada bunyi orang dakwa di mana di Malaysia ke ataupun di Yemen ke, di mana duk dakwa kata jadi nabi, maka dok sikit bu. Walau dia tu warak pandai bijak setengah mana pun, tak ada dah murtabat nabi. Tamnai nabi ni lepas ada Nabi Muhammad tak ada dah. Nah, ni ingat molek. Ni akidah akidah nyata molek sini. Kerana Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, kesudahan segala nabi. Tidak ada dah nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dah nabi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dah. Bila tak ada, rasul pun subhanallah lah. Nah, rasul pun subhanallah. Dan orang-orang terima wahyi pun tak ada dah. Dalam kata dia bukan nabi tapi dia terima wahyi dari langit. Kena? Nah, dia terima wahyi dah malaikat mai doa ayat wahyi ke dia ke apa? Tak ada dah juga. Nah, kerana nabi ni, Nabi Muhammad ni orang hak akhir dah. Hingga sampai kiamat. Sampai kiamat. Disalah Nabi Muhammad ni kena pakai sampai hari kiamat. Lepas tu bila kita tahu belah tu, tak boleh kita nak kata hak ni masa nabi tak apalah. Lah ni tak boleh nak pakai. Dah ni jangan sekali-kali. Walau apabila pun kena pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang duk kata gitu, dah akidah dia tu tak kena dah lah. Nah, akidah dia tu tak kena dah. Dah Nabi banding kata supaya tak nak buat satu binaan. Nabi lain tu mari buat tiye, buat dinding, buat gapo, tinggal sekeping batu salah kata tak sudah. Nah, maka Nabi Muhammad mari sudah cukup sekatulah. Sudah dah sebuah rumah. Nabi dulu buat binaan ni tujuan ni bucu ni, buat hatta, buat gapo cukup. Tapi dinding sekerak tu, dinding sebucu tu tak sudah lagi. Bawa Nabi Muhammad mari sudah. Bila sudah dah cukup dah jadi sebuah rumah. Nah, maka begitulah syariat Allah Taala di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dah nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gapo? Ada khataman an-nabiyyin, khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan ingatlah Allah
adalah amat mengetahui akan tiap-tiap suatu. Ni kita boleh tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu alim, Tuhan yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala tu Tuhan tahu berlaku, bukan gapo, bukan benda dok turut ni, turut orang kata gapo dak. Mari daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allah, dan adalah Allah bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu, alimun, amat mengetahui, alima. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap suatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah taufik pada kita semua, dan jadilah kita daripada orang yang penuh yakin dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terimalah syariat Allah Ta'ala dengan mudah-mudah. Jangan kita jadi payah untuk ubah satu-satu perkara yang salah kepada yang betul, dan boleh kita mengikut contoh yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kisah yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.